Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua murid kelas 6 Sakura dan juga 6 Lavender yang hadir kelas Google Meet cikgu pada pagi ini. Cikgu ucapkan terima kasih atas penlibatan awak pada pagi ini kerana bersama-sama dengan cikgu kita belajar matematik ya. Okey, seperti biasalah untuk kita sebelum kita memulakan kita punya sesi pembelajaran ni, cikgu ulangkan balik semula apa yang patut awak buat. Yang pertama sekali, tolong sediakan buku matematik satu atau dua yang ada pada awak. Tuliskan hari, iaitu hari Khamis, tarikh 24 Jun 2021 dan tajuk dia iaitu 11.1 dalam kurungan 1. Hari ni kita belajar tentang mentafsir data dari piktograf, okey, data dari piktograf, carta palang dan carta palai. Carta pai, palai pada. Carta pai kita boleh tengok dalam buku teks muka surat 171 latihan latih diri Kita akan buat sama-sama. Okey, kemudian selepas kita buat sama-sama ni macam biasa cikgu akan bagi latihan Desmos. Okey, so awak akan latihan Desmos tu lah yang cikgu akan tentukan sama ada awak ni boleh jawab ke atau tak boleh jawab. Okey, untuk latihan yang kita buat dalam buku teks ni sebagai latihan kita buat sama-sama. Okey, kita akan buat sama-sama, tapi untuk Desmos awak akan buat elok-elok lah. Okey, sebab ada markah dekat situ, sebab cikgu nak nilai dari segi pencapaian PBD dekat situ. Soalan dia senang berbanding dengan soalan ni susah sikit, tapi soalan yang cikgu buat tu mudah je sebab senang kira. Yang penting cikgu faham, cikgu tahu awak faham konsep lah. Okey, kita tengok soalan yang pertama, muka surat 171, latih diri. Okey, jawab soalan berpandukan piktograf yang tidak lengkap seperti di bawah. Okey, so cikgu nak tunjukkan kepada awak ini adalah contoh graf piktograf Okey, piktograf ni menggunakan simbol ataupun gambar sebagai perwakilan data. Okey, so dekat sini dia menggunakan simbol gambar kotak. Okey, gambar kotak, petunjuk dia ialah satu kotak mewakili 20 kotak. Maksudnya satu gambar tu, satu objek atau satu benda tu, lukisan tu mewakili 20 kotak. So sebelum kita nak jawab soalan piktograf ni, pertama sekali kita kena pastikan, okey, kita keluarkan dahulu maklumat-maklumat yang membantu kita. Okey, sebagai contoh, kita tengok pada ruangan jualan topeng muka pada Januari. Kita boleh nampak pada bulan Januari berapakah bilangan topeng muka yang dihasilkan. Siapa nak jawab boleh bagi tahu cikgu. Berapakah bilangan topeng muka yang dihasilkan pada bulan Januari? Satu gambar mewakili 20, ada 4 gambar, jadi berapa? 80. Betul. So 80. Okey, kita akan tuliskan dekat situ 80 Sekejap ada yang baru masuk ni. So kita akan tuliskan dekat bahagian maklumat ni ialah 80. Okey, manakala pada bulan Februari kita ada 20, 40, 100. 60, 80, 100. So kita ada 100. Tuliskan 100 dekat situ. Okey, untuk bulan April kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 darab 2 ataupun 8 darab 20 ialah 100. 160. 160. Jadi kita dah keluarkan maklumat untuk nak jawab soalan ni. Okey. Pertama sekali bila kita tengok pada soalan, kita tengok soalan dia, soalan yang pertama, berapakah beza jualan topeng muka antara bulan Januari dengan April? So dekat sini dia cakap beza. So kita akan gariskan perkataan beza. Kita akan gariskan perkataan beza. Apakah maksud beza? Apakah maksud beza? Operasi apa? Okey, betul. Beza ialah operasi tolak. So dia cakap berapakah beza jualan topeng muka antara bulan Januari dengan April. Jadi kita gariskan ni dua kali dua kali ni bermaksud double line ialah
kehendak soalan. Okey, iaitu di mana dia suruh cari beza Januari dan April. So April. Jadi beza bermaksud tolak. Tolak kita mesti menggunakan unit yang lebih besar. Okey. Kita akan tolak dengan unit yang lebih kecil atau nombor yang lebih kecil. Jadi bulan April adalah lebih besar iaitu 160, manakala bulan Januari ialah 80. Jadi kita buatlah bentuk lazim seperti ini. 160 tolak dengan 80. Okey, tolong selesaikan berapakah topeng muka semuanya. Okey, 0. 16 tolak 8 ialah 8. Oleh itu, beza jualan topeng muka antara bulan Januari dengan April ialah 80 topeng muka. Okey, setakat tu boleh faham soalan 1A. Okey, buat jalan kerja je dulu. Nanti yang salin-salin soalan ni awak akan buat kemudian waktu awak berkelapangan nanti. Boleh cikgu teruskan dengan soalan 1B? Boleh. Okey, terima kasih. Terima kasih. So senang saja soalan 1A guna operasi tolak iaitu beza Ambil nombor besar tolak dengan nombor yang kecil iaitu April 160 tolak pada bulan Januari 80. Jawapannya ialah 80 topeng muka. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan B. Okey, bilangan topeng muka yang dijual pada bulan Mac adalah 30 kotak kurang daripada Februari. Berapakah kotak topeng muka yang dijual pada bulan Mac? Jadi perkataan macam biasalah, untuk yang ini dia memang tak ada maklumat kan. Kita isikan dululah maklumat dia tadi. Sebenarnya tadi kita dah buat dah. Okey, tak perlulah buat lagi kan. So sini 100, ini adalah 160. Cikgu tulis balik lah sebab nak kena pakai muka surat baru. Okey, sekejap ada gangguan sekejap. Okay, so ini adalah 160. Okey. So kita akan gariskan maklumat yang diberikan. Dia cakap, okey, berapakah bilangan topeng muka yang dijual pada bulan Mac? Jadi bulan Mac ni cikgu petakkan. Maksudnya dia suruh cari kehendak soalan ialah pada bulan Mac. Maklumat yang diberikan kepada awak ialah 30 kotak kurang. Okey, 30 kotak kurang daripada bulan Februari. Jadi kurang ialah operasi tambah atau tolak? Tambah atau tolak? Tolak. Kurang? Tolak. Okey, tolak. Okey, jadi kita akan tengok pada bulan Mac tidak diberitahu. Dia kata 30 kotak kurang daripada Februari, bermaksud kita akan guna operasi tolak lah. Jadi kita ambil 100 tolak dengan 30. Okey, tolak dengan 30. Okey, ada yang baru masuk ni. Okey, jadi 100 adalah pada bulan Februari, kurang bermaksud tolak. Jadi 100 tolak dengan 30, berapakah jawapannya? 70. Okey, bagus. Jawapannya ialah 70. So 70 ini merujuk kepada bulan Mac. Okey, merujuk kepada bulan Mac. Okey, tolong selesaikan. 70 topeng muka. Susah sikit nak tulis ni. Okey, setakat tu boleh faham tak soalan yang cikgu bincangkan, soalan B ni? Senang sahaja kan? Okey, sangat senang, iaitu kita ada 70 topeng muka pada bulan Mac. Okey, cikgu teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan 1C. Cikgu harap awak sempatlah buat jalan kerja ni untuk nak salin soalan, awak boleh salin waktu berkelapangan nanti. Tak perlu salin sekarang. Yang penting jalan kerja dahulu.
Okey, jalan kerja dahulu. Dan ada buku teks di sebelah awak lah. Okay, kita tengok pada soalan seterusnya, soalan 1C. Okey, jualan pada bulan Mei. Okey, bulan Mei tak ada dia tak bagi tahu Bulan Mei adalah 5% lebih daripada bulan April. Hitung jualan pada bulan Mei, satu, dan nombor dua, jumlah jualan dari Januari hingga Mei. So macam biasalah kita lengkapkan dulu maklumat yang diberikan. Tadi kita dah kira dah. So sini adalah 80. Okey, sini adalah 100. Manakala Mac adalah 70, tadi kita dah kira 70. April ialah 160. Okey, jadi dia cakap jualan pada bulan Mei tidak diberitahu dekat situ, Mei dekat bawah sekali. Pada bulan Mei, okey, adalah 5% lebih daripada bulan April. So apa maksud perkataan lebih? Operasi apa? Tambah. Bagus, kita akan guna operasi tambah. Daripada? Darab. Darab. Bermaksud kita kena cari 5% daripada dulu. Sebelum nak tambah, kita kena cari 5%. So dulu kita pernah belajar 5% bermaksud, okay, dia cakap 5% daripada bulan April. So bulan April kita gantikan dengan nombor. So kita akan tulis seperti ini, 5% darab April ada 160. Kenapa cikgu ambil 160? Merujuk kepada bulan April. April ada 160 topeng muka. Sebab itulah cikgu letak 160. So kita potong sifar, So jadilah 16 darab 5 bahagi 10. So kita buat kat tepi dulu, 16 darab 5. 30, 1 darab 5, 5, tambah 3, 8. Okay, sekejap ada yang baru masuk ni. Okay, kita sambung. So kita dapatlah 16 darab 5, 80. Kemudian 80 kita nak bahagi dengan 10. 80 bahagi 10 potong sifar je. Potong atas, potong bawah. So jawapan dia ialah 8. Okey? So bermaksud lebih 8. So bermaksud pada bulan April dia ada tulis lebih 8. 8. Okey, 8. 8 kotak sebenarnya ni. Ini kita panggil 8 kotak lah. 8 kotak. Okey, tapi adakah ini jawapannya? Adakah ini jawapannya? 8 kotak je pada bulan Mei? Bukan. Adakah pada bulan, okey, apa yang patut kita buat pada bulan Mei tu, kita kena nak buat apa? Tambah 8. Tambah dengan Januari. Okey. Okey, kita akan, okey, pada bulan Mei ada 5% lebih daripada bulan April. So bermaksud kita kena ambil bulan April tambah dengan 8. Baru kita dapat bulan Mei. So kita ambil lah 160 kotak pada bulan April tambah dengan 8. So 160 lah 168 kotak. Bermaksud pada bulan April, pada bulan Mei jumlah kotak topeng muka yang dihasilkan ialah 168. Ini adalah pada bulan Mei. Okey, selesai bagi soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, cikgu buat garisan. Okey, jumlah jualan dari Januari hingga Mei. So kita guna operasi apa bila sebut jumlah? Tambah. Betul, kita akan menggunakan operasi tambah. So kita akan tambahkan Januari, Februari, Mac, April dan juga Mei. Tambah ketiga-tiganya sekali.
So kita letak dah dulu 80 pada bulan Januari, 100 pada bulan Februari, pada bulan Mac ada 70, pada bulan Mei ada 160 dan pada bulan April 160 dan bulan Mei 168. Tambahkan kelima-lima bulan tersebut. So dapat 8 tambah 7 ialah 15, 15 tambah 6, 21, 21 tambah 6, 27. So 2 naik atas. 2 tambah 1, 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5. Oleh itu, jumlah topeng muka yang dihasilkan kelima-lima bulan ini ialah sebanyak 578. Okey. 578. Okey, setakat tu boleh faham ke tak boleh faham? Kelas 6 Sakura dan 6 Lavender, boleh faham tak apa yang cikgu ajar hari ni? Faham. Okey, faham sahaja 5% lebih bermaksud kita kena guna operasi tambah. Ada perkataan daripada adalah operasi darab. So kita kena darabkan dulu 5/100 darab 160 iaitu pada bulan April kita dapat 8 kotak. Soalan cakap bila kita tengok jawapan dia tulis 8 kotak, takkanlah bulan Mei tu 8 kotak je. Jadi dia cakap mesti lebih. Jadi mestilah guna operasi tambah. So 160 tambah 8 dapatlah 168 pada bulan Mei. Bila tengok soalan nombor 2, dia kata jumlah jualan bermaksud tambahkan kelima-lima penghasilan jualan topeng muka di farmasi bagus itu. Okey, so sekarang kita selesai soalan yang ke soalan C. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya, soalan D. Okey. Sekotak topeng muka mengandungi 50 unit. Okey, satu kotak tu ada 50 unit. Okey, dan harga kosnya ialah RM30. Okey, maksudnya satu kotak tu ada 50, harga kos dia ialah RM30. Harga jual seunit topeng muka ialah 80 sen. Hitung keuntungan jualan yang diperoleh pada bulan Februari. Okey, ni soalan ni agak susah sedikit sebab kenapa cikgu cakap soalan ni susah? Kita kena ingat balik semula pembelajaran kita pada yang sebelum-sebelum ini iaitu tentang keuntungan. Siapa ingat lagi apa formula untung? Macam nak kira untung? Macam nak kira untung? Untung sama dengan apa dia? Harga apa? Okey, tak ingat dah tu. Harga jual tolak harga Kos. yes, harga kos. Maksudnya harga jual mesti lebih mahal daripada harga kos. Okey, sekarang kita tengok dekat sini sekotak topeng muka mengandungi 50 unit dan harga kosnya ialah RM30. Okey, sekarang ni kalau kita tengok pada bulan Februari, kita ada 100 kotak. Okey, bulan Februari kita ada 100 kotak. So bermaksud 100 kotak, ini adalah 100 kotak. Satu kotak kita akan darab dengan 50 unit. Kenapa 50 unit? Sebab satu kotak ada 50 topeng muka. Kemudian satu kotak tu juga, okey, satu kotak tu juga harga kosnya ialah RM30. So kita guna operasi darab. Ini adalah ayat matematik. Bermaksud 100 darab 50 darab 30. Okey, jadi 100 darab dengan 50, jawapan dia ialah 5,000. 5,000 darab dengan 30, jawapan dia ialah RM berapa? 5 darab 3, 5 ber
15. 1, 2, 3, 4. So ada 4 kosong. 1, 2, 3, 4. So bermaksud harga kos untuk nak menghasilkan topeng muka itu ialah 150,000. Okey, ini kita panggil harga kos. So sekarang ni kita cari dia punya jualan dia, jualan pada bulan Februari. Okey, ini kita panggil sebagai harga kos Februari. Ini harga jualan pada Februari. Masih sama, iaitu 100 kotak. Cuma kita tukar sikit je nombor dia. 100 kotak. Okey. Darab. Okey. Sekejap kita tengok patah balik ni, ada orang baru masuk. Okay. 100 kotak darab dengan 50 unit, darab dengan 30, kita dapat 150,000. Jadi 100 kotak darab dengan 50 unit. Sekejap mana ni? Dia punya kotak ni. Okey, 50 unit. Okey, darab dengan dijual dengan harga 80 sen. So RM 0.80. Okey, macam tu. Berapakah harga dia? Cuba kira 100 darab dengan 50 dapat 5,000. 5,000. So 5,000 darab dengan 0.8. Okey, cuba kira 5,000 darab 0.8. Cuba kira berapa dapat? Dapat 5,000 darab 0.8. Dapat tak kelas? 5,000 darab 0.8. 400. Betul. Kita tengok balik 5,000 darab 0.8. 0,00,40. Okey. Satu kat sini. So jawapan dia ialah RM 4,000. 4,000 ke? Sini pun kosong. 4,000. So RM 4,000. Okey. 4,000. Soalan apa cikgu? Soalan 1D. Okey, 1D. Okey, sebenarnya kan boleh tak kita pergi kepada soalan lain dulu, nanti cikgu bincang balik soalan ni. Soalan ni ada kesilapan sikit lah, cikgu baru perasan. Okey, tak apa, kita pergi kepada soalan 1E. Okey, tak apa, nanti cikgu buat pembetulan balik kalau sempat lah. Ada pembetulan sikit. Sebenarnya silap ni. Sebenarnya kita kena cari
satu RM30 ni untuk 50 unit kan. Bermaksud kita kena cari satu harga kos ni. Yang ini yang tak betul ni. Yang atas ni tak betul. Yang bawah ni okey. Yang atas ni tak betul. Okey, tak apa. Cikgu tak nak bazir masa. Kita pergi pada soalan 1E dulu. Okey, soalan 1E. Pada pendapat kamu, mengapakah jualan topeng muka pada bulan April paling tinggi? Kenapa jualan pada topeng muka pada bulan April paling tinggi? Ada banyak sebab lah. Siapa nak bagi tahu? Macam sekarang kenapa? Musim apa? Musim pandemik COVID-19 contoh. Itu adalah salah satu sebabnya. Okey, apa lagi? Nombor 2, mungkin musim apa? Musim jerebu. Betul. Musim jerebu bermula. Ada banyaklah. Okey, dan sebagainya. Itu pendapat kamu kenapa jualan pada bulan April paling tinggi ialah disebabkan mungkin musim pandemik COVID-19 ataupun penyakit berjangkit. Nombor 2, mungkin musim jerebu sudah bermula. Okey. Okey, next kita pergi kepada soalan seterusnya, 2A. Okey, soalan 2A ni ialah berkaitan carta palang. Carta palang mengufuk. Okey, carta palang mengufuk. Dia terbaring macam tu. Kita panggil mengufuk Okey, penggunaan cat bagi ruang tamu dan bilik tidur. Okey, warna hijau kita ada 0.0 berapa? Ini hijau. 0.5 liter. Sebab kita nampak kat sini kan 0.5 Kat sini kita nampak ni ialah 0.5 liter. Okey, cat biru berapa? Ni 0.5, yang ni 0.6, 0.7, 0.8. So warna biru adalah 0.8. So kita tulis kat situ 0.8. Sekejap Okay. So kita tulis kat situ 0.8. Sorry dia susah sikit cikgu nak tulis guna pen ni. .8. Okey, manakala yang warna putih ialah 0.6. Manakala 0.6 dan manakala yang berwarna merah ini 0.9. Okey, soalan dia kata, nyatakan dua jenis cat yang digunakan dengan jumlah isi padu 1.4 liter. Maksudnya bila kita tambah kedua-dua ni, dia akan jadi 1.4. Agak-agak kita nak tambah yang mana? Bila ditambahkan dua jenis cat, so dia akan jadi 1.4. Apa nak teka? Nak buat smart guess. Hijau dengan biru ke, ataupun biru dengan putih ke, atau putih dengan merah ke, atau merah dengan biru ke, mana satu? Tepat-tepat satu. Putih. Hitam dengan putih? Hijau dengan putih. Hijau dengan putih. Okey, ada orang kata hijau dengan putih. Okey, kita try dulu hijau dengan putih. Sebelum kita nak tu, kita boleh guna kaedah cuba jaya hijau dan putih. Betul ke? Kita tengok betul atau salah, kita tambahlah. Okey, hijau kita ada 0.5 liter tambah dengan putih 0.6 liter. So liter 6 tambah 1, 11 naik atas. So dapat 1. Betul ke? 1.1 hijau dan putih. Betul ke? Hijau dan putih? Tidak. Tak betul. So kita ambil warna lain. Boleh tak kita ambil biru dengan putih? Putih dengan biru. Okey, biru dan putih kita cuba Ni kita panggil sebagai kaedah cuba jaya. Okey, so biru ada 0.8
putih ada 0.6. So kita tambahkan. So sini dapat 4, 1, 1. Betul ke dapat 1.4? Dapat kan? So dapat kan? So oleh itu oleh itu jawapan dia ialah cat biru dan juga cat putih. Itulah jawapan dia. Kena tulis cat itu, cat biru dan cat putih. Sebab soalan kata cat apa? Nyatakan dua jenis cat. So bila dia kata nyatakan dua jenis cat, kita kena tulislah cat apa? Cat biru dan cat putih. Okey, setakat tu boleh faham tak soalan ni? Nanti cikgu bincang balik soalan 1D tu, cikgu pun confuse dengan soalan tu. 1D tu nanti kita bincang balik kalau sempat. Okey, pada 2B. Berapakah purata isi padu cat yang digunakan? Okey, awak kena tahu purata ni bermaksud hasil tambah semua sekali bahagi dengan bilangan. Okey, so purata ni maksud dia min, sama maksud dengan min. Ingat lagi tak min kita pernah belajar? Masa darjah 5. Siapa yang pernah ingat lah, jangan belajar dengan cikgu Hairi ke dengan siapa-siapa kan. Min bermaksud tambah semua bahagi bilangan. Jadi kita kena tambahkan ke semua cat-cat biru, cat hijau, cat putih, cat merah ni dan kita bahagikan dengan berapa jenis, iaitu kita ada 4 jenis cat. So kita bahagi dengan 4. So kena tambahkan dulu. So ambil cat hijau ialah 0.5. Cat biru ialah 0.678. 0.8. Okey, cat putih kita ada 0.6. Manakala cat berwarna merah kita ada 0.9. So kita tambahkan dulu ke 4 jenis cat ini. So bila kita tambahkan baru kita dapat jumlah dia. So 5 tambah 8 13. 13 tambah 6 19. 19 tambah 9 28. So 2 kat sini. So dapat 2.8 liter. So 2.8 liter kita perlu bahagikan dengan 4. Kenapa perlu bahagi dengan 4? Sebab kita ada 4 jenis warna iaitu hijau, biru, putih dan merah. So 4 darab 0, 0. Tolakkan baki 2. Turunkan 8. Letakkan titik. 6 darab 4, 24. So letak 4 kat situ. Tolakkan baki 4, letak 0. Okey, letak 0. Okey, 7 darab 8. Sekejap Okey, sorry. Tak boleh ni, silap-silap. Tak ada orang ke nak tegur cikgu? Cikgu ada kira silap lah. 7 darab 4. 28. Tak ada orang nak tegur cikgu pun. Kan cikgu ada buat silap ni. Susah guna benda ni. Cikgu pun kadang-kadang pening tengok. Nak tulis pun payah. 7 darab 4 ialah 28. So habis kat situ sahaja. So purata cat yang digunakan ialah 0.7 liter. Nampak tak 4 darab 7 kan 28. Kenapa tak ada orang nak tegur cikgu ni? Kalau cikgu silap, tegurlah cikgu. So purata ialah tambah semua, kemudian kita bahagikan dengan berapa bilangan jenis yang ada. So kita tambahkan ke 4 cat, kemudian kita bahagikan semula dengan 4. Sebab kita punya jumlah jenis cat ialah 4 sahaja. Okey, selesai. Kita pergi pada soalan yang seterusnya, soalan 2C. Hitung baki isi padu cat jika kapasiti setiap tin ialah 1 liter cat. Okey, dia sebenarnya ada kaitan dengan soalan 2B. Okey, ada kaitan dengan soalan 2B. Kita kena bagi tahu sebenarnya jumlah semua sekali ialah 2.8 liter. Maksudnya yang telah digunakan. Okey, so cikgu tulis dekat situ telah diguna kita ada 2.8 liter cat ni yang telah diguna. So kita kena ingat setiap cat ada 1 liter. Jadi dalam soalan ni ada 4 tin. So 4 tin bermaksud 1 liter darab 4. So semua sekali ialah 4 liter. So maknanya cat yang ada dalam 1 tin ialah
1 liter, bila kita beli 4 bermaksud kita ada 4 liter. Jadi bila dia kata hitung baki, baki bermaksud tolak. So kita ambil lah jumlah semua iaitu 4 liter. 4 liter bermaksud 4.0 liter tolak dengan yang dah digunakan 2.8. Kan kita dah cat rumah tu dengan bilik tu, ruang tamu. So kita dah guna 2.8. So kita tolakkan. So pinjam 3, 10, sini dapat 2, sini dapat titik, 3 tolak 2, 1. Oleh itu cat yang masih belum digunakan ataupun baki cat ialah 1.2 liter. Okey. Soalan ni ada sangkut paut dengan soalan B. Sebab kita tadi kita dah jumlahkan cat yang kita guna. So bila cari yang tak diguna bermaksud kita kena guna operasi tolak. Semua cat dia punya tin dia, kapasiti dia ialah 1 liter. Jadi 1 liter darab dengan 4 dapatlah 4 liter. Maksudnya kita beli 4 tin 4 liter lah semua sekali. So kita dah guna 2.8 tolakkanlah. So baki dia ialah 1.2. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan 4A. Okey, soalan 4A ialah soalan carta pi. Okey, carta pi. Carta pi ni susah sedikit lah. Okey, carta pi ni dia susah sikit. Soalan dia cakap, okey, soalan 4A, berapa peratuskah peserta kategori belia dalam acara jogaton itu? Okey, dalam acara jogaton itu. So kalau kita tengok dekat sini, jogaton untuk belia ialah berwarna hijau. So warna hijau tu kita tak tahu berapa peratus dia. Tapi kita kena tahu untuk carta pi, peratus penuh ialah 100%. Jadi kalau kita nak cari warna hijau, kita kena guna operasi tolak. So kita kena ambil warna hijau sama dengan 100% tolakkan dengan hasil tambah 25% tambah dengan 30%. Maksudnya benda yang kita nak buang tu kita tambahkan dulu iaitu warna biru tu remaja 25% dan veteran 30%. Kita tolak baru kita dapat baki dia. So 100%. Okay. 100% tolak 25 tambah 30 ialah 55%. So kita tambahkan, kita tolakkan. Kalau tak tahu buat bentuk lazim, kalau tahu tak payah buat bentuk lazim dah. Okey, pinjam. Sini 9, sini 10, sini 5. 9 tolak 5, 4. So jawapan dia ialah 45%. Peserta belia ada 45% warna hijau tu. Warna hijau tu ada 45%. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 4B. Seramai 148 remaja lelaki dan, okey, cikgu bulatkan perkataan dan ialah operasi tambah, 152 remaja perempuan terlibat dalam acara jogaton itu. Hitung jumlah peserta kategori ini adalah semua 148 remaja lelaki dan remaja perempuan. Ni cerita pasal remaja. Ni sebenarnya susah sikit. So maknanya kita kena tambahkan dulu. 148. Ni cikgu tak suka ni pakai benda ni. Dia dah lari-lari dah. Okey. Okey, 148 remaja lelaki tambah dengan 152 remaja perempuan. So sini kosong, 1, sini pun kosong, 1, sini dapat 3. So semua sekali ada 300 orang remaja. Okay, ni soalan susah sikit cikgu kena lagu. Okey, so dekat sini untuk remaja ialah 25% yang warna biru ni. Okey. Ni kita panggil nisbah kadaran. Susah sikit soalan ni soalan ni agak susah. So 25%
Untuk remaja yang warna biru ni, kalau awak nampak ni warna biru ni, 25% dengan 300 orang. Okay, soalan kata hitung jumlah peserta veteran. Soalan kata veteran. So kalau awak tengok kat sini, veteran ada peratusnya ialah 30%. 30% sama dengan berapa orang? Ni susah sikit soalan ni. Yang ni kita panggil sebagai darab silang. Okey, bermaksud kenapa darab silang? Okey, yang 30 ni akan darab dengan sini. Yang anu ni akan darab dengan 25% ni. Susah soalan ni, cikgu nak terangkan sebenarnya. Tak apa, yang penting awak tahu, cikgu bagi soalan yang mudah je untuk soalan Desmos ni. Ni nak bagi awak faham je konsep dia. So maknanya dekat sini 25%. Okay, 25%. Okay, bila ditukarkan kepada perpuluhan, dia akan jadi 0.25. Okay, manakala 30% atau 30%, bila tukar kepada perpuluhan, dia akan jadi 0.3. So, cikgu selesaikan dekat situ menggunakan operasi darab silang. Okay. 0.25 sama dengan 300. 0.3 sama dengan petak. So darab sini, ini pun darab sini. So dapat 0.25 petak sama dengan 0.3 darab 300. Okay, susah sikit soalan ni ya. Kemudian kalau kita nak cari petak sahaja, kita nak cari yang petak ni ialah berapa orang lah. So kita terbalikkan, kita akan dapat 0.3 darab 300 bahagi dengan 0.25. Soalan ni susah sikit ya. Okay. Soalan ni susah sikit, cikgu tak nafikan soalan ni susah. So kita dapat 0.25 ni kita nak turunkan ke bawah, dia jadi bahagi. Sebab ni darab 0.25 darab dengan petak, dia akan jadi 0.25 petak. So bila kita nak jadi petak saja sorang-sorang, kita bahagikan dia. So kita selesaikan dulu. 300 darab dengan 0.3. 009 000. Titik ada satu. Sini 01. So jawapan dia 90. Okay. 90 bahagi dengan 0.25. Ni pun sama, susah juga ni. Nak tulis kat mana ni? Pun tak tahu. Jadi sebenarnya adalah 90 bahagi dengan 0.25. Ingat lagi tak kita pernah belajar dulu tentang bahagi perpuluhan, gerak 2 titik, 1, 2. Ini pun sama, titik kat sini, 1, 2. So sebenarnya ini adalah 9,000. Okay, so kita selesaikan. 25 bahagi 9,000. Dia tak boleh bagi perpuluhan Kalau awak masih ingat kita belajar perpuluhan dulu, 0.5 kita kena gerak 2 kali jadi 25. Bila ni gerak 2 kali, 90 pun kena gerak 2 kali juga. 1, 2. Sebab tu dia jadi 9,000. So kali ni baru boleh 25 darab dengan 3 dapat 75. Tolak bukan tambah, tolak. So sini dapat 8, 10, 5, 8 tolak 7, 1, 0. So 25, ni sini darab berapa? 25 darab 6 tak silap cikgu. 6 ke? 1, 2, 3, betul darab 6. So dapat darab 6 dapat 150. Okay, kemudian turunkan 0, 0, 0, habis. So 25 darab 0, 0. Oleh itu jawapannya ialah 360 orang. Memang susah soalan ni Soalan ni agak sukar. Cikgu tak rasa awak boleh jawab tanpa bantuan cikgu. Okay, cikgu pun tak boleh nak terang banyak soalan ni sebab soalan ni kena terang kat dalam kelas. Tapi sebabkan kena bincang dalam Google Meet, so cikgu bincang setakat mana yang cikgu mampulah. So dekat sini ada 300 orang remaja. So 300 orang remaja
Okey, so kita ambil 25% dapat 0.25, 30% 0.3. Okey, kemudian kita darab silang. So dapatlah macam ni ayat matematik dia. Kemudian kita selesaikan dapatlah 360 orang. Logik lah. Sebab untuk 25% 300 orang. So kalau 30% mesti ada lebih lagi kan. Sebab 25% sikit, 30% kan lagi banyak. Jadi 30% mesti lebih lah daripada 300 orang. So bila kita kira memang betul pun dapat 360. Jadi logik lah peserta bagi kategori veteran ialah 360 orang. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan C dulu. Okey, nyatakan nisbah bilangan peserta kategori veteran kepada bilangan peserta kategori belia. Okey, yang ni susah sikit. Okey, pertama sekali okey, kita ingat soalan kata dia nak nisbah. Soalan cakap dia nak nisbah. Susah soalan dalam buku teks tu, cikgu tak suka guna soalan buku teks. Susah kalau nak bincang dalam kelas, dalam Google Meet. Okey, so nisbah bermaksud yang ada titik dua tu. Ingat lah. Okey, veteran kita dah tahu. Veteran tadi kita dah kira. Veteran ada 360 orang. Belia yang kita tak tahu, betul tak? Belia kita tak tahu. Belia ialah yang warna hijau. Okay, so kita kena cari belia dululah. Belia ni susah sikit lah. Belia ialah berapa peratus? Belia tadi kita kira 45%. 45%. Maksudnya dekat sini kita buat balik semula macam tadi. Kaedah yang darab silang tu. Memang soalan ni soalan susah sikit. Sebab kita kena cari belia Okay. So kita carilah belia berapa orang. Sebab kat soalan ni pun dia tak bagi tahu jumlah berapa orang semua sekali. So dia agak susah sikit lah soalan ni Okay, so maknanya kita akan letak 45% sama dengan tak tahu. Tapi veteran kita tahu, veteran ialah 300. Okay, 30% sama dengan 360 orang. So macam biasalah yang ni tertukarkan dulu kepada perpuluhan tadi macam cikgu ajar tadi ni. Tukarkan kepada perpuluhan dulu. Cikgu terus shortcut je So kita dapat sifar perpuluhan 45 sama dengan anu. Kemudian anu sama dia punya tu lah. Nisbah dia anu Okey, tak boleh guna sama dengan ni. Anak panah. Okey, kemudian 0.3 anak panah 60. 300. Ya Allah, kenapa lah benda ni. $360 macam ni So mana kita darab silang. Okey, kita darab silang. So ceritanya ialah sifar perpuluhan 3 dia akan darab dengan petak sama dengan sifar perpuluhan 45 darab dengan 360. Nak cari petak sahaja, kita akan bahagikan 0.3 ni turunkan ke bawah. Sifar perpuluhan 45 darab 360 bahagi dengan sifar perpuluhan 3. Memang susah soalan, cikgu pun tengok soalan ni memang susah dalam buku teks. Susah untuk bincang dalam Google Meet sebenarnya. Dalam kelas mungkin cikgu boleh tulis dengan mudah. Tapi guna Google Meet dia agak susah sikit. Campur dengan teknikal lagi semua. Tak apa, kita buat pelan-pelan Okey. So kita ambil kat bawah ni. Sifar perpuluhan 45 darab dengan 360. Okey, 0, 0, 3 atas kecil. 3 darab 5, 15, 16, 17, 18. Okay, darab dengan 4 pula. 0 darab 4, 0. 6 darab 4, 24. Okey, 3 darab 4, 12, 13, 14. Ini 0. So tak payahlah tu. So kita ada 2. Tambah je 0, tak payahlah buat. 0, 0, 12, 1,
6, 2. Sini ada 2 kosong, 1, 2. So masuk pun 1, 2. So dapat 2, 6, 2. Okey. 2, 6, 2 bahagi dengan sifar perpuluhan 3. Ini ada perpuluhan gerak sekali, yang ni pun kena gerak sekali. So akan jadi 3 sahaja bahagi dengan 200, 2000, tak kosong kat sini, 2620. Okey. So kita selesaikan. Susah betul nak tulis ni. Okey, so 3, 7 darab 3, 21, 8 darab 3, 24. Okey, so kita ambil 8. Dah lari-lari dah. Ada dengan cikgu lagi ke tahun 6? Ada Ada. 8 darab 3. Okey, 8 darab 3, 24. Cikgu cepatkan So sini dapat 2, turunkan 2. Okey, 3 darab 7, 21 baki 1. Takkan kosong. 3 darab 3 dapat 9. Habis. So lebih kurang macam itulah. 873 orang. Okay. 873 orang. Jadi peserta bagi kategori belia ialah 873 orang. Okey. Kemudian dikata tulis dalam bentuk nisbah kan. So bila sebut nisbah kena tulislah macam ni. 360 nisbah 873 orang. Macam ni. So inilah jawapan dia Soalan ni agak susah. Sukar soalan ni. Cikgu pun tak nak. Agak sukar. Maklumat yang diberikan tu menyebabkan awak kena menggunakan darab silang. Soalan ni ada kaitan dengan soalan jisim isi padu Tapi tak apa. Nanti kita akan bagi soalan yang lebih mudah. Lepas ni cikgu bagi soalan dalam bentuk desmos, soalan yang mudah lah untuk awak. Buku teks soalan dia susah tu, cikgu tak suka guna buku teks. Cikgu takut awak tak faham. Nak cerita banyak-banyak tak faham nanti. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Cikgu rasa soalan yang terakhir kot. Soalan 1D. Okey, pada pendapat kamu, apakah tujuan pertandingan ini diadakan? Apakah pendapat kamu kenapa pertandingan ini diadakan? Untuk apa? Kalau tak sempat nak salin tu, nanti awak boleh tengok balik video ni, awak salin kemudian Untuk apa? Untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Hubungan keciranan. Okey, ataupun salah satunya ialah lagi kita nak apa? Untuk menyemai sikap ataupun suka menjaga kesihatan diri. Ya, contohnya lagi untuk apa? Memupuk asal ni dua-dua ni memupuk sikap menjaga kesihatan diri. Jogaton tu kan jogging kan. So baguslah untuk kesihatan. Okey, so adalah sebab dia lah. Okey, cikgu rasa cikgu nak patah balik dengan soalan yang tadi tu. Ada benda tak kena dengan soalan 1D tu. Okey. Tengok soalan satu. Okey, untuk soalan D dia cakap okey, jualan tadi kita dah betul dah ni 100 kotak darat dengan 50 unit, darat dengan 80 kita dapat dah 5,000 darat 0.8, so dapat 4,000. Okey, tu betul dah tu 4,000. Okey, sekarang ni kita kena cari harga bagi satu unit dulu. So maknanya RM30 kita bahagi dengan 50 dulu. Sebab kita nak cari berapakah bagi satu topeng tu.
So kita ambil RM 30, kita bahagikan dengan 50. Okey, bahagikan dengan 50 lah. Okey, so sini dapat kosong, kosong. So dapat 30, letakkan kosong yang baru sini. So 10 darab 6. So dapat 300. So satu topeng dijual dengan harga 60 sen. Topeng harga RM 60 sen. So maknanya kita ambil 100 kotak darab 50 unit darab dengan kos RM 60 sen. Okey, kalau nak lagi senang ada lagi satu cara sebenarnya, iaitu cikgu ambil yang lagi senang lah, kita tolakkan je 80 sen tolak dengan 60 sen. So kita ambil RM RM0.80 kita jual kan. So bila kita tolak dengan 60 sen, kita beli dengan 60 sen, so maknanya kita untung 20 sen. Okay, kita untung 20 sen. Okay, pada bulan Februari ada 100 kotak. Dalam satu kotak ada 50, kita untung 20 sen. So kita darab 0.2 je. Okay, jadi 100, so dapat 5,000. 5,000 darab dengan 0.2. So 5,000 darab 0.2 ialah RM 1,000. Bermaksud dia untung sebanyak RM1,000. Sorry agak berterabur sikit ni soalan ni. Cikgu silap cikgu pasal soalan ni tak betul. Kenapa cikgu tak betul? RM30 ni kita kena bahagi dulu dengan 50 unit supaya kita dapat tahu satu topeng tu dijual dengan berapa ringgit. Harga kos dia berapa ringgit. Rupanya nak buat topeng tu harga dia ialah 60 sen. Okay, so maknanya 60 sen. So bila kita jual 80 sen. Jadi kita tolak lah 80 sen. Kita tolak dengan 60 sen yang kita jual tu. Kan, yang kita beli mula-mula. So rupanya kita untung untuk satu topeng ialah 20 sen. Jadi tak darab dengan 50 unit yang ada dalam satu kotak. So darab dengan 20 sen, kita dapatlah 1,000. Bermaksud kita untung RM1,000. Okey, cikgu nak habiskan recording ni dulu.